Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, dengar suara saya? Dengar. Okay. So kita tunggu sekejap lagi lah. Okay, bagi masa ataupun adik nak masuk lagi. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay, harap semua peserta dapat dengar suara saya lah. Okay, soalnya saya pun duduk Melaka walaupun orang Melaka, so saya bermula dengan pantun jugalah. Sebab kalau budak kat Melaka ni tak buat tanpa pantun ni tak sedap katanya. So, saya ikutlah. Okey, tinggi-tinggi pohon cemara setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara, selamat datang kepada semua peserta. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, yang berusaha Puan Zain binti Reta selaku penceramah jemputan kita untuk siri yang kedua webinar pada kali ini. Yang saya hormati pensyarah-pensyarah dari Politeknik Tun Said Nasir, serta yang diadu-alukan kepada semua peserta daripada luar PTSN yang dikasihi sekalian lah. Untuk pengetahuan semua peserta, Puan Zain ni juga adalah Ketua Pegawai E-Learning PTSN di bawah Unit Pembangunan Infrastruktur dan Multimedia UIDM lah. Okey. Seterusnya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program siri khusus PSH webinar PTSN anjuran kerjasama UIDM dan juga unit latihan dan pendidikan ULTL. Okey, saya moderator untuk kali ini, untuk siri yang kedua webinar kali ini iaitu Puan Sarah. Saya adalah pensyarah dari Jabatan Matematik Sains dan Komputer PTSN dan juga secara langsung sebagai pegawai e-learning Jabatan Matematik Sains dan Komputer PTSN lah, selaku moderator pada sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Okey, so diharapkan semua peserta dalam keadaan sihat sejahtera lah. Okey, dalam keadaan COVID-19 ini. So oleh kerana keadaan pandemik pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Jadi sebagai pensyarah ataupun guru pengajar, kreativiti itu perlu adalah untuk memastikan pelajar dapat bersama dalam PDPR dan terus bermotivasi untuk belajar walaupun secara atas talian lah. Okay, justru ini program ini adalah sebagai salah satu inisiatif lah yang pihak e-learning PTSN mengambil inisiatif untuk mendedahkan pensyarah dan guru-guru untuk menambah baik lagi PDPR yang sedia ada. Okey, sebelum ingin saya terangkanlah sedikit berkaitan sesi perkongsian ilmu hari ini melalui slide yang telah dilakukan oleh pihak Rusia lah. Boleh nampak ke semua? Saya punya slide sharing. Boleh. Ya, nampak Sarah. Nampak. Alhamdulillah. Ya. Saya hang pula. Sekejap Nampak slide pertama. Okey. So, mengikut kepada slide inilah. Okey, so ini sebenarnya adalah siri kedua lah yang telah kita laksanakan sepanjang bulan Julai dan Ogos ini. So yang pertama telah kita adakan pada 27 Julai hari Selasa baru-baru ini. Tajuk hari ini adalah The Augmented Reality Browser. Okey, so para peserta yang tidak dapat join kita di Microsoft Teams bolehlah melayari YouTube PTSN Shout Tibet secara stream lah. Okey, sebab mungkin kadang-kadang masalah teknikal yang kita tak boleh elak. So boleh lihat di YouTube dan so kalau boleh like dan subscribe, share lah. Okey, so ini adalah di antara siri-siri khusus PSH webinar yang kita akan laksanakan sepanjang bulan Julai sehingga Ogos, iaitu ada 6.
So bermula daripada 27 Julai hari itu, so hari ini 29 sehinggalah 17 Ogos nanti. So ada hari-hari tertentu, so semua peserta bolehlah join lah sebab kita ada pelbagai tajuk yang menarik yang boleh membantu kita dan juga sebagai satu nilai tambah lah untuk kita sebagai pensyarah dan juga tenaga pengajar. Okey, sebelum itu kita pihak Erustia ingin nak menerangkanlah sedikitlah sejarah penubuhan Politeknik Erustia kita ni. Okey, so Politeknik kita dipanggil sebagai Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail lah ataupun short form dia adalah PTSN. So sebenarnya sejarah penubuhan PTSN ni bermula pada 1 April 2014 lah. Okey, iaitu bermulanya tarikh keramat di mana organisasi ini ditubuhkan lah. Okey, kalau dulu Politeknik Tun Syed Nasir lah. Okey, dengan bermulanya tenaga kerja seramai 70 orang sahaja yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah politeknik serta staf sokongan. Okey, so PTSN ni mula beroperasi di kampus sementara di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. So memandangkan kampus tetap yang bertempat di Pago, Johor ni masih lagi dalam pembinaan lah. Okey, so Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail ini mempunyai 2 jabatan induk, iaitu yang pertama adalah Jabatan Kejuruteraan Petrokimia dan yang kedua adalah Jabatan Teknologi Kimia dan Makanan serta dibantu oleh 2 jabatan sokongan kita, iaitu Jabatan Matematik Sains dan Komputer yang mengajar subjek-subjek khusus di induk yang berkaitan dengan matematik dan sains kejuruteraan serta Jabatan Pengajian Am yang mengajar subjek-subjek bahasa Inggeris, pendidikan Islam dan juga pengajian am. Okay, pada awalnya PTS itu hanyalah menawarkan 2 program sahaja mula-mula ditubuhkan, tetapi kini PTSN telah menawarkan sebanyak 6 program utama. Okey, di antaranya ialah Diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia, Diploma Teknologi Makanan, Kejuruteraan Kimia, Teknologi Kimia Lemak dan Minyak, Kejuruteraan Elektrik dan juga Kejuruteraan Medical. So nama rasmi PTS ini sebenarnya bermula pada Disember 2014 lah, iaitu Politeknik Pago Johor telah ditukar kepada secara rasmi lah kepada Tun Syed Nasir Syed Ismail, iaitu PTSN. So untuk para peserta semua, jika ada waris atau saudara mara yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma, bolehlah war-warkan berkaitan dengan kursus-kursus yang kita tawarkan di PTSN lah. So untuk lebih lanjut boleh layarilah laman sesawang kita lah di www.ptsn.edu.my. Okey, so untuk keperluan sesi webinar kita hari ini, kita mengharapkan para peserta menyediakanlah komputer atau laptop ataupun kalau tak dapat nak sediakan dua ni, menggunakan telefon pintar pun boleh lah. And then capai internet yang stabil. So kehadiran ni of course lah untuk mengelakkan sebarang masalah teknikal, kita minta masuk sebelum bermulanya sesi webinar lah. Okey, so peringatan mesra. Okey, jika dapat sebarang pertanyaan boleh diajukanlah di ruangan YouTube Live ataupun dekat kita punya sesi Microsoft ini juga ada ruangan chatting tu, boleh bertanya dekat situ. So moderator boleh jawab lah dari semasa ke semasa lah. Okey, so 10 minit yang terakhir kita akan buka sesi Q&A lah untuk mungkin untuk penjelasan lebih lanjut daripada penceramah. Okey, untuk link kehadiran akan diberi pada sesi akhir nanti. So pihak Erustia memohonlah pada para peserta sangat-sangatlah supaya tidak berkongsi sebarang link ini pada media atau kepada rakan yang tidak hadir lah. Link kehadiran akan dibuka sejam sahaja walaupun peserta datang kursus ini lengkap, tapi kalau selepas sejam tak tu, so kita harap maklumlah supaya hanya selama sejam sahaja selepas sesi webinar tamat. Okey, untuk sijil penyertaan, sijil penyertaan akan dijana sepenuhnya dalam laman isset.my. So kod download nanti akan diberikan dalam Telegram yang peserta telah join. Okey, tapi CD hanya boleh di-download selepas seminggu sesi webinar lah. So boleh download terus pada laman isset.my. Tapi kalau ada sebarang masalah isu, ialah kadang-kadang masalah teknikal, nama lain, IC lain, boleh inform pada Erustia kita lah. Okey, kita akan cuba selesaikan dengan itulah. Okey, so jadi link kehadiran dan juga link untuk penilaian khusus kita akan bagi selepas sesi ini. Okey. Okey, so tanpa membuang masa lagi kita jemputlah Puan Zain binti Retas untuk menyampaikan sesi perkongsian ilmu beliau. Dipersilakan.
Okey. Terima kasih Puan Sarah. Okey, nampak slide hari ni? Nampak Sarah? Slide PowerPoint? Belum nampak lagi. Belum lagi. Belum. Belum. Okey, nampak tak? Belum lagi tak ada. Belum. Belum juga. Sekejap Tu nak Okey. saya sharekan. Tak apa. Dia dah share cuma lambat kot. Sekejap Dia macam tadi. ada lambat keluar. Okey, tak apalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni sesi kedua kita akan belajar apps lah. Blip R iaitu Blip Argument Reality. Fokus hari ini adalah kita nak buat Blip R ni menggunakan Blip R ni iaitu untuk buat scenes Okey, dah nampak dah slide? Belum juga? Belum tak Zin? Okey, kita buat lagi sekali. Screen tu. Okey, nampak tak? Belum tak Zin? Belum juga. Ada peserta yang dah nampak atau saya je yang tak nampak? Belum kan? Tak nampak juga. Tak nampak. Sekejap, kita belum nampak lagi. Share window. Okey. Nampak tak nampak juga? Lambatlah pula. Boleh juga saya sharekan. Share. Okey, tak apa, saya share juga. Okey, nampak tak ni? Web Blip R ni. Tak nampak juga. Tak nampak juga. Loading. Suara tu putus. Tak dengar. Apa dia? Baru Sekejap. putus Dah tadi. share ni tapi tak keluar lagi Okey, dah nampak. Nampak apa? Nampak sekejap tadi. Nampak. Tadi nampak slide. Dia nampak. Oh, baru sampai. Okey, lambatlah. Ya, tapi dah ada hilang balik. Sementara Ada nak dapat. keluar penuh slide ni, kita boleh download Blip R ni dekat App Store ataupun Google Play. Simbol dia warna kuning. B warna kuning. Cuba dulu download. Download apps ni. Simbol warna kuning. Download dulu. B. Ejaan dia BLIPPAR. Download pakai phone guna phone ke? Guna Ataupun phone. Download. Guna phone. Boleh. Phone Kita nak scan, kita guna phone. Tapi kita boleh edit guna komputer. Ataupun edit guna phone pun. Phone lah ya? Ni untuk scan, kita kena download software Blip ni di phone dulu. Dah nampak slide. Dah nampak slide? Slide PowerPoint? Ke Dah nampak. website? Ini website. Ya, dah nampak. Website Nampak. Ni website. Nampak website. Website. Okey, nampak tak website ni? Sementara nak download tu kan? Kan kita boleh Google Ya, nampak. Blip R ni. Kita kena sign in lah dulu. Boleh sign in, boleh guna mana-mana Gmail account. Contoh kat sini kita sign up lah. Kalau yang belum pernah masuk Blip R ni, kita kena sign up.
Okay, kita akan login lah. Okay, saya pergi dekat slide. Nampak slide tak? Nampak. Nampak kan? Okay. Nampak. Tadi nampak. saya minta download Kenapa? kan. Kita mula-mula kita download dululah. Ni ikon untuk Blip R ni dekat App Store ataupun Google Play. Okay. Sementara nak download tu, okay, saya terangkan sikit. Suara tak Untuk argument reality ni sebenarnya dia melibatkan coding ataupun programming. Tapi sekarang ni ada beberapa apps lah. Contohnya Blip R ni dia menawarkan buat AR ni tanpa coding, tanpa programming. Tapi kalau nak buat coding pun ada dalam Blip R ni, tak ada masalah. Okay, tadi kalau kita sign in untuk paparan pertama, bila kita sign in tu, ni paparan dia warna biru dan merah. Okay, paparan biru ni kalau kita nak buat web AR menggunakan web browser ataupun kita punya AR tu kita ada linkkan dengan web-web yang lain. Jadi kita pilih yang warna biru. Jika kita nak bangunkan AR, kita nak linkkan kita punya AR tu dengan apps, kita guna warna merah lah. Tapi saya dah cuba dah, setakat yang saya buat ni tak ada beza antara biru dengan merah ni. Sebab apa yang saya buat sekarang ni cuma contoh masukkan tag, masukkan video ataupun masuk gambar ataupun masuk YouTube. Sebab YouTube adalah web, jadi tak ada masalah lah nak guna biru ke merah, tak ada masalah. Jadi boleh klik biru lah. Setakat ni saya prefer guna biru lah. Kalau nak guna merah pun tak ada masalah. Okay. Untuk AR experience dia ada 3 jenis untuk Blip R ni. Yang pertama kita boleh buat apps ni di sekeliling kita lah. Kita scan guna phone tu. Contoh nak letak objek AR tu di atas meja ke. Kita boleh pilih yang ni, around the user. Okay, yang kedua adalah print guna marker. Okay, untuk marker ni maknanya ada QR code ataupun objek kita scan. Dia akan keluar image AR dekat yang objek yang kita scan. Yang jenis kedua ni sesuai untuk e-book. Fokus kita untuk kali ni adalah untuk buat e-book lah, brochure ataupun magazine. Yang ketiga ni placing object onto the surface. Ini untuk letak dekat antara muka, kat meja ke, flat surface. Tapi ni tak aktif dia punya Blip R ni. Jadi nanti pilih print on the print marker lah. Okey, kita cuma masuk. Sebenarnya nak buat Blip R ni tak susah, lebih kurang 5 ke 6 step saja. Okay, yang pertamanya kita kena upload asset. Okay, upload asset ni belah kiri. Okay, saya pergi kat website-nya. Okay, ni paparan untuk Blip R ni. Saya besarkan. Okay. Belah kiri ni ada elemen, ada widget, ada upload. Okay, elemen ni ada, kalau kat sini kita banyak, hari ni saya nak tunjukkan gunakan teks lah. Kita akan guna teks. Okay, ada widget. Okay, widget ada audio, by, calendar call. Untuk hari ni saya akan tunjukkan kita nak masukkan video ataupun YouTube. Dia boleh masuk cloud, Spotify. Okay, boleh go to scene lah. Go to scene pun saya tunjukkan hari ni. Dekat belah kiri. Okay, lepas tu kita klik upload. Ini upload ni asset. Asset ni maksudnya image yang kita nak masukkan ataupun paparkan bila kita scan. Okay. Okay, untuk Blip R ni dibandingkan dengan apps lain, image-image tadi dekat PowerPoint ada gambar nenas atau oren tak tadi kan? Nampak kan tadi ada gambar nenas ataupun gambar oren. Okay, gambar nenas dan gambar oren ni kena format PNG. Okay, jadi kita boleh Google gambar ataupun image daripada Google, format PNG kita download.
Kita download daripada Google lah. Lepas tu kita upload dekat website ni lah. Element widget dekat upload ni kita upload. Kalau bukan format PNG dia tak keluar lah. Dia tak keluar image dekat asset ni. Kita upload asset yang kita dah download daripada Google tadi lah. Format dia PNG .png. Tak boleh lain. Kalau lain dia tak detect lah. Tak detect. Okay. Kadang-kadang bila kita upload image tu, kita... Okay, saya cerita sikit lah. Kalau kita upload gambar tu bukan PNG, contoh JPEG ke, JPEG JPEG ataupun TIFF, dia pun gambar juga. Kita kena convert. Kita kena convert. Salah satu web yang saya boleh cadangkan, ni dia. Okay, tadi PNG, kalau kita punya image tu tak keluar, walaupun kita rasa gambar tu okey ataupun kita nak gambar tu, kita kena convert lah guna apa-apa converter. Antara saya boleh cadangkan convert lah, convert.com. Kita boleh pilih image, convert image tu kepada PNG. Okay, jadi bila gambar tu PNG, baru kita boleh masukkan di dalam asset lah. Di dalam asset, bila kita dah upload gambar ni, contoh gambar nanas dan gambar oren ni, dia akan keluar lah. Maknanya format PNG. Contoh ni nanas kuning .png dengan buah oren jingga .png. Untuk Bipla ni, kita drag aja. Kita drag ke tengah ni. Kan ada kotak-kotak ni. Kotak-kotak ni nama dia canvas. Okay. Jadi gambar kita tu tak boleh terkeluar daripada kotak lah. Nanti kita scan tu, buah tu terpotong. Jadi kita boleh size dan resize gambar ni. Kita drag je gambar tu letak di tengah. Okay, yang tadi tu adalah upload, step 1 adalah upload asset. Step kedua tadi drag gambar yang kita dah download daripada file PNG tadi, dia dah masuk dalam asset. Kita drag dekat kertas graf tu, letak dekat atas kertas graf. Mouse tu kita drag ke canvas lah, dipanggil canvas. Okay. Untuk step 3, kita boleh resize dan arrange dan align gambar ni. Okay. Okay, cara nak resize ni, dekat gambar oren tu ada anak panah. Ada 3 anak panah. Satu anak panah biru, satu lagi anak panah hijau ke atas, satu lagi anak panah merah ke kanan. Okay. Anak panah biru tu adalah paksi Z. Paksi Z tu maknanya kita nak resize. Kita boleh besar kecilkan image tu. Sekarang nampak tak saya tengah resize ni? Tak nampak Dekat anak panah biru tu, bila kita tarik ke dalam ataupun tarik keluar, dia gambar tu akan resize lah. Kalau kita terlalu tarik ke dalam, image buah oren tu dia akan di belakang kertas graf. Bermaksud kertas graf tu macam kanvas ataupun lantai. Bila kita tolak ke belakang arrow warna biru tu, dia di belakang lantai. Bila di belakang lantai, kita tak nampak lah. Bila kita scan tu, kita tak akan nampak image tu. Sebab dia di bawah lantai. Jadi kita kena tarik paksi Z tu ke atas supaya dia atas kertas graf. Itu paksi Z untuk resizekan image. Untuk arrow warna merah, dia adalah paksi X. Bila kita gerakkan paksi X tu, image tu akan gerak ke kanan ataupun ke kiri lah. Dia akan gerak kanan ke kiri. Untuk arrow hijau, dia akan bergerak secara ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita boleh gerakkan ke atas ataupun ke bawah. Okey, itu adalah resize untuk step 3. Okey, untuk step 4 kita nak buat scenes. Scenes ni macam kita nak buat page lah. Page 1, page 2.
Okey, contohnya kat sini saya buat page 1 buah oren. Okey, saya masukkan teks. Okey, teks saya ini buah oren. Nak masukkan teks ni, pergi dekat sebelah upload ni, ada widget, ada elements drag teks ni ke atas kertas graf. Okey, bila drag, lepas tu ada tulis sample text. Okey, belah kanan bawah publish ni, kita cari perkataan kita boleh edit perkataan ni, sample text ni. Okey, kat belah kanan tu ada label. Sample text ni kita boleh ubah ikut teks yang kita nak tulis lah. Okey, teks saya satu adalah ini buah oren. Image satu image buah oren ni. Okey, yang ketiga saya nak letak YouTube. YouTube ni di bawah widget. Widget ni kita cari widget yang kita nak pakai. YouTube ni kita drag dekat atas canvas. Kita boleh adjust nak letak mana, nak kecilkan ke, nak besarkan ke, boleh. Nak kecil kita main dengan arrow warna biru. Nak besar pun kita gerak-gerakkan arrow warna biru. Cara dia drag aja belah kiri tu, sama ada YouTube ke apa, ke atas kanvas, mesti dalam kotak graf tu, jangan terkeluar. Lepas tu nak edit dia belah kanan, maknanya properties dia belah kanan. Kalau teks pun belah kanan, kita cari, kita ubah teks, color ke apa. Kalau YouTube tadi ada link YouTube kat belah kanan. Di bawah action, on touch, lepas tu ada username or channel. Kat situ kita boleh pastekan link YouTube yang kita nak paparkan lah dekat apps ni. Okey, yang itu adalah resize tadi, YouTube. Okey, step 4 adalah kita nak buat scenes. Dekat atas YouTube ni ada go to scene. Pun sama, ada gambar kamera ni. Kita drag dari kiri tu ke tengah. Okey, dia akan keluar perkataan go to scene lah. Go to scene, kita boleh adjust nak besar ke nak kecil. Ataupun kita nak letak button tu dia macam button tu dekat mana. Lepas tu kita boleh edit perkataan go to scene ni. Kita boleh ubah kalau kita tak nak. Okey, dekat label lah. Katakanlah go to scene ni kita tak nak nama go to scene, kita nak nama next. Kita boleh tukar lah next. Okey, button tu akan jadi next. Ataupun kita nak buat soalan quiz, kita nak buat scene 1 soalan, scene 2 jawapan betul, scene 3 jawapan salah. Jadi pada scene 2 tu kita boleh tukar perkataan lain lah. Contoh yes ke pun boleh. Contoh yes no ke. Jadi bila pelajar klik yes, kita setkan dekat scene 2 tu keluar gambar apa. Kalau pelajar klik no untuk scene 3 punya button, lepas tu scene 3 punya page, dia keluar gambar apa. Jadi kita boleh buat. Okay, itu label untuk scene. Okay, untuk dia bergerak, scene tu bergerak ke mana, kan button tu kita klik, lepas tu kita select a scene. Dekat belah kanan tu ada. Bila kita klik button tu, page tu nak pergi mana? Pergi scene 2. Jadi kita selectkan scene tu kepada scene 2. Okay. Itulah antara setting-setting yang kita perlu buat lah. Yang lain ni tambahan je. Contoh add background image. Kalau kita nak letak lah. Tak nak gambar button arrow ni, kita boleh tukar. Font ke, warna ke, kita boleh ubah.
komponen. Okey, step yang kelima, untuk Blip R ni dia guna timeline. Kat bawah tu kalau kita tengok dia ada timeline. Timeline ni masa. Dia ada 0.1, 1. Okey, kat bawah ni masa-masa dia. Kalau kita klik contoh image ni, image buah oranye ni, kat bawah tu ada motion effect. Kita boleh klik. Akan keluar motion effect. Motion effect ni maksud dia kita nak gerakkan gambar buah oranye ni macam mana. Kat sini ada move, ada scale, ada fade out, ada bounce. Kalau move ni dia bergerak lah. Dia bergerak katakan ada arrow kat situ. Kalau kita nak bergerakkan dia kiri ke kanan, kita boleh gerakkan mouse kita ni, gerakkan arrow merah. Okay, arrow merah ni kita gerak ke belakang. So, saya buat baru. Okay, buat oranye ni. Okay, saya nak buah oranye ni bergerak. Motion effect ni saya drag ke timeline ni. Pada saat katakan 1.5. Okay. Jadi saya gerakkan arrow merah. Paksi add ni ke belakang. Boleh gerakkan image tu ke belakang. Dia ada belakang, ada button dot-dot dekat belakang, dekat arrow tu. Jadi buah 5 tu bergerak dari kiri ke kanan. Dia move. Ikut timeline ni. Kita boleh playkan ni. Jadi kita nampak dia bergerak. Jadi image tu dia akan bergerak lah. Ini saya tunjukkan ni untuk move saja. Ini jadi bila kita play, dia akan bergerak. Sebab di belakang dia ada ni dot-dot-dot ni. Sepatutnya tadi kita gerakkan arrow tu ke belakang. Nanti dia bergerak move ni. Ada dot-dot-dot dekat belakang ni. Jadi bila kita play ni. Okay, tadi untuk scene 2, di scene 1 tadi buat oranye. Kita repeat perkara yang sama untuk scene 2 lah. Contoh scene 2 kita nak tukar gambar lain. Nak tukar scene 2 ni kat belah bawah ni. Kat atas timeline tadi yang masa tu. Kan? Ada scene 1, kita klik arrow ni. Jadi dia pergi ke scene 2. Okay. Jadi kita pergi scene 2 ni, kita punya image tadi kosong lah. Jadi kita buat balik, upload gambar PNG, elemen tadi teks. Kalau kita nak masuk video, video lah. Kita drag semula ke canvas ni. Okay. Kalau kita nak masukkan motion effect, kita klik gambar ni, kita pilih satu motion. Lepas tu kita adjust mask ni. Mask ni kita adjust. Kalau nak gerak ni sepatutnya dia keluar dot-dot ni. Nanti dia akan bergerak. Kalau paksi S ni, dia akan bergerak lah kiri ke kanan. Boleh buka page akhir sekali, muka surat 12. Okay, ada gambar buah oranye tu. Ini memang tak nampak langsung. Nampak buah oranye tu. Boleh scan lah guna Blip R tadi yang dah download daripada apps. Okay. Cara dia bila dah download Blip R tu, sebelum scan tu, dekat setting tu ada enter test code. Okay. Dia akan keluar digit lah. 8 digit. Tapi digit tu kalau kita buat sendiri, kita boleh tukar. Macam ni saya tukar ke 1, 2, 3. Jadi kalau kita nak scan image oranye ni saya punya. Jadi orang lain nak scan, orang lain kena tukarkan setting enter test code ni ke 1, 2, 3. Lepas tu scan buah limau. Jadi akan nampak setting yang saya buat image dengan YouTube tadi dekat phone masing-masing. Okay, kalau dah download Blip R tu boleh scan lah pada slide 12 buah oranye slide 12 tu. Tapi dengan syarat dah download lah apps Blip R tu. Zain nak tanya sikit Zain. Ya.
Apa test code tadi, apa fungsi dia semula? Test code tu macam password lah. Macam Okey, password. password tu. Jadi setting tu sebelum kita scan tu kita kena masukkan password dulu. Macam Okey. Bolimau saya ni saya setkan password dia 123. Okey, baik masih. Okey. Macam mana dalam slide PowerPoint tadi yang page 6 tu. Buat oren dengan test code gambar kunci. Jadi orang lain dah boleh gunalah saya punya apps ni. Apps ni pun saya dah boleh guna. Maknanya saya boleh print lah dekat dalam e-book ke apa. Jadi kalau pelajar nak guna, dah boleh guna dah. Okey, untuk saya tu je lah. Sampai slide yang ke-6 tu bila berjaya scan keluar animation tadi, kira dah berjaya lah. Okey, untuk hari ni saya cuma tunjukkan masukkan teks, masukkan image kena PNG, okey, .png dan video YouTube lah, link YouTube dan scenes, okey. Kita boleh masukkan lebih daripada satu scene, 2 scene. Lepas tu kita labelkan lah. Scenes tu macam page, okey, page pertama apa kita nak letak, page kedua apa, page ketiga. Jadi kita kena ada catatan sikit lah ke mana button tu nak pergi kan, next ke apa ke. Jadi itu ikut perancangan masing-masing lah ke mana button tu, tapi boleh dibuat dalam Blip R lah. Cuma bergantung kepada internet lah, okey ke tak okey, smooth ke tak dia punya bila kita scan tu AR tu keluar smooth ke tak, bergantung kepada internet. Okay, lepas siap semua, kita preview, dia akan keluar test code. Kita boleh setkan test code tu dan dia akan keluarkan test code dan image yang kita setkan sebagai marker tadi ataupun QR code tadi. Jadi siaplah satu apps AR untuk Blip R yang kita dapat buat lah. Ada nak soalan lain tak? Ada nak tanya? Assalamualaikum Puan Zain. Ya, salam. Kita nak tanya, yang kita nak scan AR tu menggunakan handphone kan? Jadi kita scan pada slide PowerPoint, slide yang nombor 6. Yang saya bagi contoh gambar tu. Yang mana? Gambar buah oren hitam yang putih. Gambar oren tu ke? Gambar oren. Yang pada slide nombor 12 ya? 12 Okey, nombor 12. Step nombor 12 6. kan? Okey, bila kita scan and then apalah? Dia keluar apa? Kita scan kat gambar tu kan? Scan buah oren tu. Okey, so pada handphone kita ni kita klik tab to scan kan? Tab to scan. Betul. Okey, then kita arahkan pada gambar ni. Sebelum tu tukarkan setting tu. Ada kod tu. Ada setting? Ada tak kod? Kod tu mesti 123. Dekat bahagian mana saya nak kena tukar tu? Dekat enter test code ya. Dekat gear. Enter test. Enter test code ni saya masukkan 123. 123. Okey. Ada tadi Puan Sahih yang tunjukkan macam berjaya. Boleh okey. Nanti ada soal je. Kita stop kat sini dulu. Nanti saya share semula video dan slide dah ada kan. Nanti saya share juga slide saya yang takut ada perubahan ke. Okey, saya serahkan pada ni lah. Puan Sarah. Okey. Ingat tak? Okey, terima kasih Puan Zain di atas perkongsian itu tadilah. So bagi pihak Rusia kita memohon maaf lah oleh kerana ada masalah capaian internet. So ada masalah tapi tak apa, Puan Zain akan hantar semula lah slide yang terbaru, mungkin ada perubahan dan juga recording daripada pihak Puan Zain lah, sebab kalau yang saya punya pun tak boleh nak guna dah sebab dia jadi lag kat situ, tak nampak lah. Okey, so sekarang saya ada apa-apa soalan lagi tak daripada para peserta?
sebelum kita pergi untuk scan link kehadiran dan juga link pendaftaran khusus. Okey. Ini adalah link kehadiran. Nanti kita akan masukkan juga dekat ni grup Telegram. Okey, yang penting adalah link kehadiran dan juga penilaian khusus. Nampak tak? Kita masukkan. Ini adalah link penilaian khusus. Link kehadiran juga telah dimasukkan dalam grup Telegram. Okay, mohon peserta daftarlah pendaftaran hari ini. Ini adalah borang penilaian khusus. Okey, kalau dah okey ya, boleh tak kita nak mohonlah kepada peserta buka kamera untuk kita ambil untuk sesi bergambar. Jadi mohon para peserta untuk buka kamera, kita dah ambil gambar sekejap untuk sesi bergambar. Ada lagi tak yang tak buka kamera? Peserta kita lebih kurang dalam 30 lebih. Okey, so 1, 2, 3. Okay, yang ni 1, 2, 3. Okay, freestyle. One, two, three. Okay, so selesai sudahlah kita punya sesi webinar siri yang kedua pada kali ini. So ucapan tahniahlah buat semua para peserta yang beri kerjasama sanggup tunggu sehingga selesai. Okay, so semogalah semua peserta dapat memanfaatkanlah ilmu yang diperolehi dalam program ini dan berkongsilah dengan rakan-rakan yang tidak dapat berserta dalam program ini. Jangan lupa jangan serik untuk menghadiri lagi sesi-sesi webinar kita yang seterusnya nanti. So saya akhiri juga dengan serangkap pantun. Okey, bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf berkata.
So sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf daripada saya dan juga pihak Rusia sekiranya ada terkasar bahasa, terlalu bicara ataupun ada masalah daripada cabaran internet tadi untuk mengenalikan program tadilah. So sesungguhnya yang datang itu, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu daripada kita jugalah kelemahannya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sarah, Zee. Assalamualaikum.